Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ibu-ibu, ayah-ayah, teman-teman, para penonton, dan dapat kita bertemu lagi sekali dalam kita membincangkan tafsir ayat surah Al-Mujadalah, ya, ayat pertama dan ayat kedua. Mari kita mulakan dengan bacaan surah Al-Fatihah supaya Allah SWT membukakan pintu makrifatnya, pengetahuannya, dan agar Allah SWT memberikan kita nikmat kefahaman dalam beramal sesuatu ilmu tersebut, dan lalu kita dapat tundukkan hati kita lagi dekat dengan diri kita pada Allah Subhanahu Wa Taala, dan sekaligus menerima segala amalan kita dan mengampuni dosa-dosa kita dengan segala niat yang baik ada dalam hati ibu-ibu, ayah-ayah, teman-teman. Illa hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا حلالا واسعا وعملا متقبلا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وشفاء من كل داء وشفاء من كل مرض وشفاء من كل وباء ورفعا من البلاء ما ظهر منها وما بطن. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Amma ba'du, maka kita sambung terus membincangkan ayat yang pertama. Kita sudahkan bacakan ayat yang pertama. Ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qad sami'a Allahu qawlan lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah wallahu yasma'u tahawurakuma innallaha sami'un basir. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala telah mendengarkan perkataan perempuan yang mengemukakan bantahan kepada engkau dalam hal suaminya itu, dan dia mengadu kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah mendengar soal jawab di antara kamu berdua. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala Maha mendengar lagi Maha melihat. Ibu-ibu, ayah-ayah, secara ringkas apabila kita membincangkan ayat ini pada minggu lepas, kalau kita lihat bagaimana Allah SWT itu memang mempunyai sifat pendengaran, mendengar segala rintihan doa, munajat, ataupun di saat ini soal pengaduan seorang wanita kepada Rasulullah SAW. Kalaulah kita tahu yang mana Allah SWT itu mendengarkan segala permintaan kita, maka tak peliklah di ayat ini apabila Allah SWT turunkan ayat ini menjawab kembali apakah soalan ataupun bantahan yang dikemukakan oleh seorang wanita namanya Khawlah binti Tha'labah. Jadi Khawlah binti Tha'labah memang mengawini seorang wanita lelaki namanya Aus bin Samit, adik ataupun abang kepada Ubadah bin Samit, seorang sahabat yang asal dari bumi Madinah. Maka kita lihat dia mengemukakan kepada Rasulullah. Jadi apakah permasalahan dia di sini? Ayat ini diturunkan ke atasnya seorang wanita itu. Maka gambaran yang ada ialah ketika itu Khawlah apabila dia berhadapan dengan suaminya, dia menyoal sesuatu dan suaminya bentak marah, maka dia ungkapkan lafaz zihar. Maka pada minggu lalu ataupun sesi yang lalu kita bincangkan tentang apakah itu zihar. Maka asalnya ialah katanya diambil daripada punggung, ya, zahrun, kerana dia bahagian belakang kita. Tetapi zahrun ada juga maksud membawa arti yang lain apabila saya mengkaji, membaca dalam kitab Tafsir Al-Khazin. Ya, para ulama membincangkan zahrun ialah ungkapan bahasa Arab yang maksudnya tinggi, ada ketinggian. Jadi kalaulah ada dua tafsiran ataupun dua maksud,
ialah kalau bila seseorang itu menggambarkan isterinya bagaikan punggungnya ibunya sendiri, gambarannya ialah dia tak akan sentuh isterinya bagaikan dia sentuh ibunya sendiri. Baiklah. Ataupun kalau dalam maksud zahrun itu tinggi, maksudnya ketinggian, ialah apabila kita lihat ya dalam bahasa Arab bila membicarakan tentang kalimat zahrun, anti alayya ka zahr ummi, maka di sini ialah ketinggian terletaknya ibuku pada di sisi diriku, ketinggiannya sangat tinggi, martabatnya sangat tinggi, maka engkau pun sama macam ibuku, tak boleh aku sentuh. Jadi kena faham itu maksud zihar. Baiklah, jadi difahamkan daripada ucapan ini, saya terus membacakan apa yang ada dalam kitab tafsir Al-Azhar. Dari ucapan itu ialah bahawa dia telah memandang isterinya itu sama dengan punggung ibunya, ataupun dia memertabatkan diri seorang itu bagaikan seorang ibunya sendiri. Baik, niscaya kalau isteri telah disamakan dengan punggung ibu, samalah artinya tidak akan dipegang lagi, disentuh. Tadi kalau tafsiran yang nombor yang mana zahar itu tinggi, terletaknya di belakang, ataupun bukan maksudnya belakang tu menunjukkan memaksudkan seseorang itu hina ataupun dipandang remeh timeh, tidak. Tetapi kerana belakang kita ni memandangkan kita ni tinggi, seseorang itu bagaimana dia tahu dia ada ketinggian? Kerana ada tulang belakang, zahrun. Jadi memang tinggi. Jadi maksudnya memertabatkan isteri itu bagaikan ibunya sendiri. Maka tak bolehlah nak sentuh, tidak akan disentuh lagi sebagai sentuhan terhadap seorang isteri. Dengan demikian, samalah artinya bahawa dia telah disisihkan, dijauhkan, meskipun tidak diucapkan lafaz cerai atau talak. Jadi dalam kalimat zihar, bila seseorang itu menggambarkan isteri bagaikan ibunya sendiri, maka dia bukan talak. Talak kita tahu dengan lafaznya. Contoh yang saya berikan, jatuh talak. Ya, kalaulah kita tahu hukum talak tu ada susunannya, ada talak, lepas tu ada rujuk. Kalau dah 3 kali talak, maknanya sudah kata talak bain, maka dia tidak boleh pulang kepada suami yang pertama, melainkan dia sudah menikahi suami yang nombor 2 dan dia sudah selamat disatukan dan dia dilepaskan oleh suami kedua, baru dia pulang kepada isteri suami yang pertama. Jadi ada susunannya, ada hukumnya, ada dia punya hukuman yang teratur. Tetapi kalau cakap pasal zihar, dia seolah-olah tergantung. Jadi macam meletakkan seorang isteri itu tergantung, macam tak tahu apa nak dijadikan dia. Itu yang terjadi pada zaman Rasulullah SAW oleh berlakunya kepada ke atas Sayyidatina Khawlah binti Tha'labah, ataupun dengan namanya nombor 2 Jamilah. Maka niscaya oleh itu, disebabkan ini, bila dia ni berjumpa dengan Rasulullah, dia mengemukakan masalah dia. Jadi masalahnya bermula dengan siapa? Masalah dia bermula dengan dialog dia itu sendiri dengan suami dia. Jadi bila suami dah marah, dah mengungkapkan seperti itu, tiba-tiba suami nak mendekatinya si Khawlah. Aus bin Samit nak mendekati isterinya, seolah-olah macam nak berbaik semula, nak didekati. Dalam riwayat yang lain menceritakan, tak salah saya dalam riwayat Imam Ahmad, menceritakan tentang dia tu ingin kembali bersatu, maknanya nak berbaik, nak pujuk, nak bersatulah. Ataupun maka katanya Khawlah, tidak, aku tak boleh nak buat apa-apa, kerana engkau telah mengumpulkan, telah engkau ungkapkan ungkapan yang berat di zaman jahiliah. Maka akan aku berjumpa dan aku mengadu pada Rasulullah SAW agar, kenapa? Agar adanya hukum yang tertentu yang boleh selamatkan kita berdua. Wallah alam, kenapa sampai begitu sekali? Jadi ibu-ibu, ayah-ayah, dalam ayat pertama saja kita sudah melihat bagaimana seseorang wanita pangkatnya sebagai ibu. Seperti saya katakan tadi pada kuliah-kuliah yang lain, seorang ibu, lagi-lagi kalau konteks zaman ini, seorang ibu ya, ataupun seorang isteri dah berpangkat ibu, kalau dah tahu lagi dia tu yang bertugas, memang kalau tugasan yang rasminya di rumah, yang tak rasminya barangkali di luar rumah, kalau dia bertugas nak membantu suami, maka tengok pangkatnya, kerana apa yang mereka lakukan. Bagaimana Islam tu memartabatkan wanita, satu. Yang kedua, kalaulah seorang wanita pada zaman Rasulullah SAW sudah mengemukakan isu ini kepada Rasulullah dan diperdengarkan, lalu ada bantahan, dan bantahannya kita faham, ustaz ni bantah macam dia tidak setuju apa yang suami dia lakukan, apa yang suami dia ungkapkan. Betul, dalam bentuk
yang mana dia tu khawatir, yang dia tu apakah yang diungkapkan si suami itu adalah satu perkara yang baik ataupun tidak. Lalu dia merujuk kepada Rasulullah. Jadi jangan kita ingat bagi yang wanita ataupun seorang muslimah ataupun isteri untuk mengadu kepada orang lain, ya, wallahu alam, ada adab-adabnya. Ada adab-adabnya kerana ini perihal rumah tangga. Jadi kalau kita jangan salah faham, ustaz, kalau ayat ni diturunkan, maknanya memang bolehlah kita mengadu kepada suami, kepada siapa? Teman-teman, kepada ayah kita, mertua kita tentang suami kita sendiri. Kita kena lihat konteks pengaduan seorang wanita ni kepada Rasulullah. Kenapa? Kerana ini ada kaitan dengan talak, ini ada kaitan dengan zihar. Sebab itu kena berhati-hati. Bukan semua perkara yang kita boleh mengadu kepada orang lain. Ya, wallahu a'lam. Kita patah balik. Bermakna seorang isteri ni dia mengadu kepada Rasulullah perihal hukum ahkam yang bersangkutan, berkaitan dengan suaminya. Lalu dia tu khawatir yang mana kalau dia ni sebagai seorang wanita, yang mana pada dahulu lagi dalam dialognya dengan Rasulullah, sehingga tu ulang alik, dalam dialognya dengan Rasulullah katanya, Khawlah, aku ni seorang wanita yang cantik, ada harta dan ahli keluarga aku ketika itu duduk sama-sama dengan aku. Tapi apabila si Aus ni bin Samit kahwin dengan aku, sudah mengambil harta aku, makan daripada hartaku, dan ahli keluarga aku sudah pun berpisah, dan aku sudah tua, katanya Khawlah, dan aku ada anak. Kalau apa yang diungkapkan oleh Aus bin Samit adalah satu penceraian, maka dia katanya dalam pengaduan dia kepada Rasulullah, bagaimana kedudukan dia ya Rasulullah, ni seolah-olah dia nak ungkapkan sesuatu perkara yang abadi, tak boleh disentuh. Tak boleh disentuh maknanya apa? Bukan talak, bukan cerai, tapi dia tak boleh sentuh. Jadi macam mana? Apakah kedudukan dia? Satu, sebagai wanita dan isteri, dan dia pula ada anak yang kecil lagi. Kalau katanya dalam hadis tersebut, katanya kalau dalam pengaduan dengan Rasulullah, kalau aku bawa anak aku dan aku jaga dia, aku tak mampu kerana aku sudah dalam keadaan fakir, miskin, dah tak ada harta, dan aku tak mampu nak bertugas bekerja, menyara ahli keluarga dia. Dan kalau sekiranya kata dia, aku lepaskan anak aku kepada dia, sudah tentu anak-anakku tu akan, orang kata apa, terbiar tak terjaga, katanya Khawlah. Jadi dia risaulah. Dia melihat perkara ini serius dan memandang ke depan, macam mana nak menyelesaikan masalah ni. Sebab tu dia pergi mengadu kepada Rasulullah SAW. Ya, jadi kita nak pendekkan ceritanya. Saya bacakan tersebut apa kisah yang antara terjadi kepada Khawlah. Katanya, Khawlah binti Tha'labah, terjadi demi Allah pada diriku dan diri Aus bin Samit, Allah SWT menurunkan pangkalnya maknanya pada permulaan ayat surah Al-Mujadalah. Katanya selanjutnya, saya adalah isteri dari Aus bin Samit, dan dia adalah seorang laki-laki yang telah tua dan perangnya sudah mulai buruk. Jadi nak beritahu sebabnya lah. Tapi bukan nak mengadu kepada Rasulullah tentang keburukan akhlak si suaminya, tidak. Okay. Pada suatu hari dia pulang ke rumah, lalu aku tanyakan suatu hal, tetapi disambutnya dengan marah-marah, sehingga keluarlah ucapannya, engkau bagaikan bagiku adalah sebagai punggung ibuku. Lalu Khawlah melanjutkan ceritanya. Setelah dia mengucapkan kata-kata itu, dia pun keluar dari rumah dan pergi duduk sembang-sembang dan ke tempat berkumpul kaumnya sesaat lamanya. Setelah itu dia pun pulang kembali. Dia pulang kembali, maknanya nak berbaik lah. Setelah itu rupanya dia ingin mendekatiku, nak berbaik. Dalam erti kata lain, nak berbaik dan nak cuba bersatulah. Okey. Kerana dalam riwayat yang lain, saya difahamkan Sayyidatina Khawlah binti Tha'labah adalah antara orang-orang yang cantik pada zaman Rasulullah SAW. Jadi memang dia nak pulang dan dia nak mendekati isterinya sendiri. Dan katanya dia nak mendekatiku, hendak menyentuhnya. Lalu dia aku tolak dan kataku, jangan dekat padaku. Demi Allah yang Khawlah ada dalam tangannya, engkau tidak boleh lagi mendekatiku setelah engkau mengucapkan kata-kata tadi. Yang mana pada zaman jahiliah kata-kata tadi tu lebih dahsyat daripada talak. Sampai datang hukum Allah dan Rasulnya pada kita, kata Khawlah selanjutnya. Lalu dicubanya hendak menyerang dan mengaku hendak menyerang dan memegangku, tetapi aku mengelak. Lalu terjadilah dia menarik dan aku mengelak dengan keadaan sangat tegang. Akhirnya aku tenang, iaitu tenangan seorang wanita yang masih kuat terhadap seorang laki-laki tua, sampai dia terjatuh. Maka segeralah aku pergi ke rumah tangga
tetangga, aku pinjam selendangnya, lalu aku pergi menghadap Rasulullah SAW dan duduklah aku di hadapan beliau dan aku menceritakan kepadanya apa yang telah aku alami itu dan aku mengeluh, mengadukan kepada beliau tentang buruknya perangai suamiku itu. Lalu berkatanya Rasulullah, ibnu ammika syaikhun kabir fattaqillah fi, anak pamanmu itu sudah tua sangat, takwalah kepada Allah dan rukunlah dengan dia. Maknanya bertakwa melalui dengan sama-sama kembali padanya. Kembali padanya. Jangan sampai kasar, sampai nak tendang tadi dalam riwayat tadi kan, sampai nak tendang. Ataupun dia cuba nak mengelak, dia tertendang. Wallahualam. Khawlah berkatanya selanjutnya, lalu aku jawab, aku belum akan pulang ke rumah ya Rasulullah sebelum datang ketentuan Al-Quran tentang diriku. Kenapa? Kerana Rasulullah belum tahu lagi hal kenapa sampai tertendang, sampai berlakunya perdebatan ini ataupun apa yang berlaku di dalam rumah. Maka barulah diceritakan. Tiba-tiba datanglah keadaan yang biasa pada Rasulullah SAW ketika wahyu turun, iaitu beliau seakan-akan pingsan sejenak. Lalu beliau bangun, lalu dia berkata kepadaku, hai Khawlah, telah turun Al-Quran yang mengenai diri kau ini dan diri suami kau. Panggillah suami kau kemari. Jadi dalam hadis riwayat Imam Ahmad ini seolah-olah macam cepat, tetapi dalam riwayat yang lain, wallahu alam, sehingga ketika Khawlah tu mendatangi Rasulullah SAW, dalam riwayat yang lain, ketika itu Sayyidatina Aisyah sampai terdengar. Kenapa? Ketika itu Rasulullah sedang berehat di rumah Aisyah dan Aisyah sedang membasuhi kepalanya, kepala Rasulullah macam selun, kita dah gunting rambut kita, lalu dia cuci kepalanya. Jadi Rasulullah dicucikan sebahagian daripada kepalanya. Jadi datangnya Khawlah, dia bertanya, Rasulullah kata apa? Dalam riwayat yang ini katanya, wahai Khawlah, tidak aku melihat sesuatu yang adanya turunnya wahyu. Kenapa? Kerana Rasulullah kata apa? Setahu aku telah diharamkan engkau baginya. Diharamkan. Kenapa? Kerana Rasulullah tahu pada zaman dia itu dan ketika Rasulullah di Madinah dan datang daripada Mekah, dia dah tahu yang mana hukum adat orang jahiliyah. Ya, selain daripada menikahi ramai wanita, lalu dihadkan pernikahan itu menjadi 4 ataupun 1, maka dalam bab talak pun sama juga. Rasulullah tahu pada zaman jahiliyah memang ada talak, lalu dalam masa yang sama adanya zihar. Jadi senang kata, kalau kenapa isu ni tertimbul di Madinah, kerana ketika itulah seperti kita tahu Rasulullah sudah tenang dalam keadaan orang kata sudah berhijrah daripada bumi kufur iaitu Mekah dan pulang ke bumi Madinah dan bertapaknya Islam di sana, ya. Lalu banyak hukum ahkam turun di situ sehingga banyak adab-adab yang lain, ya. Maka dalam ruangan itu kita lihat, maka Rasulullah tahu yang mana zaman itu adanya zihar. Tapi secara umum zihar dalam Islam bilakah berlaku? Pada ayat inilah. Jadi dalam riwayat yang sama yang saya katakan tadi, ketika Rasulullah sedang berehat, ketika itulah Sayyidatina Khawlah katanya, tak akan aku bergerak Rasulullah. Dan ketika itulah dia tu mengadu kepada Allah dan bermunajat kepada Allah SWT sehingga kedengaran doa-doanya. Sehingga kedengaran doanya Khawlah. Sehingga dalam riwayat ini katanya Sayyidatina Aisyah menegur Khawlah, sudahlah, cukup-cukuplah wahai Khawlah, sudahkah engkau mendengarkan apa pesanan Rasulullah? Dan ketika itulah baru nak mula Sayyidatina Aisyah membasuhi sebelah kepalanya Rasulullah, rambutnya, maka turunlah ayat. Jadi dia kedengaran. Jadi dalam riwayat ini kita boleh dengarkan apakah antara perbualan tadi saya dah ceritakan perbualan antaranya Khawlah dengan Rasulullah, ya. Maka antaranya katanya ialah, wahai Rasulullah, aku ni seorang wanita. Tadi saya dah ceritakan yang mana aku ni ada anak. Kalau macam begitulah hukumnya, iaitu aku ni tidak boleh disentuh oleh Aus bin Samit, maka ni aku ni tergantung, aku ni tak ada orang yang nak menyaraku. Kalau aku biarkan anak aku bersamaku, aku tak mampu nak menyara. Kalau aku biarkan kepada Aus bin Samit, lagilah tak terurus. Wallah. Maka dia mengadu dan dia tak salah saya dalam riwayat yang sama, dia katanya dia sehingga bertanya Rasulullah sebanyak 3 kali sehingga kedengaran munajatnya. Katanya antara munajatnya, ya Rabbi ilaika ashku faqati.
Tuhanku, kepada engkau lah aku keluhkan. Mengeluh kepapaan, maknanya kefakiran diriku. Ya. Wa wahdati wa ma yashqu alayya min firaqi zawji alladhi huwa abu waladi wa ahabbun nasi ilayya. Dan kesepianku, aku mengadu tentang kefakiranku dan kesepianku bersendiri. Berat bagiku ya Allah, ya Tuhan, akan berpisah dengan suamiku, ayah kepada anak-anakku dan orang yang paling aku kasihi. Walaupun di saat ini dia berjumpa dengan Rasulullah mengadu tentang buruknya perangainya suaminya, tapi dia tetap sayang. Jangan kita salah faham tentang apa yang berlaku. Bukan kita cuba memulaukan seseorang itu dan tak bertegur sapa, tak. Kalau boleh bertegur sapa, kalau boleh kita kembali kepada ketentuan Allah SWT dengan menyemaikan menyemaikan kasih sayang, cuba pujuk memujuk, cuba berbaik-baik. Tapi di saat ini Khawlah katanya dia masih lagi sayang kerana dia tu orang bapa kepada anak-anak dia. Tuhanku, engkau tahu bahawa dari dia aku mempunyai beberapa anak yang masih kecil-kecil. Jika aku yang mengasuh anak-anak itu akan kelaparanlah mereka. Jika ayahnya yang pergi, akan hilanglah mereka. Lalu diangkatnya mukanya sekali lagi dan berseru, Tuhanku, hanya kepada engkau saja aku keluhkan nasibku. Turunkanlah kiranya ke dalam lidah Nabimu melalui lisan Nabi Muhammad SAW sesuatu sabda yang akan melepaskan daku dari kesulitan ini, kesusahan ini. Tidak berapa lama di antaranya lalu bersabda Rasulullah SAW menyuruh Khawlah menjemput suaminya pulang. Khawlah pun pergi dan suaminya pun terbawa. Lalu Rasulullah SAW membacakan keempat ayat yang telah disalingkan di atas. Maka kita hari ini cuba bincangkan ayat nombor 2. Lalu beliau bertanya, sanggupkah engkau memerdekakan seorang budak? Okey, baiklah ibu-ibu, ayah-ayah. Jadi ayat yang kedua, ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim, alladzina yudhahiruna minkum min nisaihim ma hunna ummahatihim in ummahatuhum illa allai waladnahum wa innahum layaquluna munkaram minal qawli wa zura wa innallaha la'afuwun ghafur. Tadi kita dah bincangkan apa sebab turunnya ayat pertama. Dalam ayat pertama beritahu kita kenapa turunnya ayat dalam surah Mujadalah. Ayat yang kedua nak memberitahu tentang hakikat apa itu zihar. Jadi dalam hadis yang tadi saya bacakan, di saat Rasulullah turun wahyu memang minta Khawlah minta panggil suaminya supaya bersemuka dengan Rasulullah. Aus bin Samit bersemuka dan dibacakan 4 ayat. Tapi kita masih lagi menerangkan ayat kedua. Tak apa. Baiklah, ayat kedua, apa dia maksudnya walladzina, dan mereka yang alladzina, orang-orang yang menziharkan yuzahiruna min nisaihim, menggunakan kalimat zihar terhadap kepada setengah daripada isteri-isteri mereka. Min nisaihim. Thumma ya'uduna lima qalu. Thumma ya'uduna lima qalu, kemudian mereka itu hendak menarik apa ungkapan mereka, ya, daripada kata zihar tadi, dan menarik bagi apa yang pernah mereka ucapkan itu, maka hendaklah mereka merdekakan seorang budak sebelum keduanya bersentuh-sentuhan. Thumma ya'uduna lima qalu fatahriru raqabatin min qabli an yatamassa. Jadi ayat ini Allah SWT turunkan dan menerangkan apa itu zihar. Yuzahiruna min nisaihim. Apa itu zihar? Kita tahu tak apa ungkapan zihar? Lalu mereka ingin pulang kembali kepada isteri mereka. Kepada isteri mereka, nak berbaik. Okey. Fatahriru raqabah. Pesanan Allah SWT kalau nak kembali pada isteri mereka, ya, dia harus memerdekakan seorang hamba sahaya sebelum mereka bersentuh. Kena hati-hati ibu ayah. Jadi berbeza dengan kalau hukum talak. Kalau sekiranya itu adalah talak yang pertama, bila dia nak berbaik semula, memang tak perlu diminta daripada suami atau isteri untuk melakukan apa-apa, hanya berbaik dengan kata-kata ataupun barangkali boleh orang kata memujuk sehingga dia bersatu kembali. Dia bersatu kembali ataupun bersatulah. Tapi di ayat ini, Masya Allah, kalau dah gunakan kalimat zihar,
dan menggambarkan seorang isteri itu bagaikan suami bagaikan dia punya bagaikan ibunya. Kena hati-hati ya. Jadi maaf, tadi saya bacakan ayat nombor 3. Ayat nombor 2 sebenarnya alladzina yuzahiruna minkum min nisaihim ma hunna ummahatihim. Ayat kedua nak beritahu kita tentang hakikat itu zihar tu apa. Alladzina yuzahiruna minkum min nisaihim ma hunna ummahatihim. Allah menafikan bagi seseorang yang mengungkapkan kalimat zihar, ketahuilah mereka itu tidaklah istrinya itu jadi ibu-ibu mereka. Kerana kita tahu seorang ibu memang layanannya berbeza dengan seorang isteri. Kita tahu, sebab tu gambarannya ialah bila dia menziarkan istrinya bagaikan ibunya, maka kita tahu yang mana seorang anak dah tentu dia tak sentuh ibunya sebagaimana dia sentuh istrinya. Jadi Allah SWT ingin menegur orang-orang yang gunakan zihar pada zaman itu. In ummahatuhum, tidaklah ibu-ibu mereka, melainkan illallai waladanahum, melainkan yang melahirkan anak-anak mereka. Dan Allah tegur dengan secara berat, wa innahum, dan sesungguhnya mereka itu telah menggunakan layakuluna, menggunakan kata-kata yang munkar, yang tidak baik, buruk, minal qawli, daripada kata-kata wazura. Dan ini adalah satu pendustaan, pembohongan. Kenapa? Kerana apabila kita menyamakan isteri kita dengan suami, dengan ibu, itu satu pembohongan. Kenapa boleh jadi bohong, Ustaz? Kerana kita tu dah tentu bila melayani suami isteri kita, dah tentu kita bersatu dengan dia. Kita ni bermesra dengan dia, berlembut-lembut dengan dia, kita memanjakan mereka. Tapi layanannya sudah tentu tak sama dengan seorang ibu. Dan hakikat ini diterangkan dalam Al-Quran. Sesungguhnya mereka itu adalah ibu-ibu kamu yang melahirkan anak-anak mereka. Jadi tak boleh samakan seorang ibu kita sendiri dengan suami, dengan isteri kita. Walaupun isteri kita tu barangkali seorang ibu juga. Tetapi kena ingat yang mana ungkapan ini maknanya bila kita samakan darjat mereka ni dengan ibu kita, tentu satu pendustaan. Tak boleh kita nak bersatu dengan isteri dengan ibu kita. Waliyazubillah min zalik. Sangat satu pembohongan kalau kita tak boleh samakan seorang isteri dengan ibu sendiri. Baiklah. Dan di akhir ayat itu, ayat kedua, wa innallaha la'afuwun ghafur. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberi pengampunan bagi siapa yang mencarinya, dan ghafur bagi siapa-siapa yang ingin bertaubat, yang ingin kembali pada Allah. Lalu di ayat 3 barulah diajarkan kalau nak kembali kepada suami, kepada isteri, Allah SWT ajarkan dalam ayat nombor 3, kalaulah kamu nak kembali pada isteri kamu, waladzina yuzahiruna min nisaihim thumma ya'uduna lima qalu, kalau ini mereka kembali daripada apa mereka katakan tu, terlepas cakap, ingin taubat, ingin kembali kepada asalnya, iaitu dia tu masih lagi suami isteri, maka dia harus membebaskan hamba sahaya. Fatahriru raqabatin min qabli an yatamassa, sebelum mereka bersatu kembali. Okey, baiklah. Tadi saya dah terangkan, maksudnya lagi sekali saya terangkan, lagi sekali saya ulangkan. Maknanya kalau sekiranya dia tu ingin kembali bersatu dengan isterinya, mesti dia bebaskan. Bebaskan siapa? Bebaskan hamba sahaya. Tapi dalam konteks zaman ini, Ustaz, tak ada, Ustaz. Betul, kalau gitu berpindah kepada ayat yang keempat. Kalau tak mampu kita nak membebaskan hukum membebaskan seorang hamba sahaya, maka di situ dia harus berpindah kepada hukum yang seterusnya. Tapi kena ingat, kena dia bebaskan hamba sahaya itu sebelum dia bersatu kembali. Dzalikum tu'adzuna bihi wallahu bima ta'maluna khabir, dan demikianlah kamu diberi pengajaran dengan dia dan dalam peristiwa ini, dan Allah maha mengetahui terhadap apa pun yang kamulah kerjakan. Bermakna, seperti saya tadi gambarkan, seseorang itu untuk bila dia tu letakkan apa? Allahumma salli ala Muhammad, dia lafazkan talak raj'i. Talak maknanya dia akan rujuk. Bila dia nak rujuk kembali kepada isterinya, ataupun si isteri nak kembali pada suami, dalam hal ini kalau dia masih lagi talak satu, maknanya dia memang tidak diminta untuk berbuat sesuatu.
hanya kembali dengan berbaik-baik, ya, bersatu dan ataupun dia memujuk. Tapi kalau hal zihar tak boleh. Minta maaf tak boleh. Dah lepas kena ada kafarah ni. Jadi dalam hal ini kalau kita nak kembali pada hal dia boleh bersatu dengan isterinya, berbaik dengan isterinya, maka dia harus melakukan kafarah. Melakukan kafarah yang pertama, secara ringkas sebelum saya tamatkan perbicaraan kita sambung pada minggu yang pada sesi yang akan datang. Haruslah dia tu membebaskan hamba sahaya sebelum dia bersatu. Kalau tak mampu, faman lam yajid, kalau tak jumpa hamba sahaya ataupun tak mampu, fasyamu syahraini mutatabi'ain, dia harus berpuasa 2 bulan berturut-turut, ya. Min qabli an yatamassa, sebelum dia bersentuh. Jangan ingat mentang-mentang dah pindah hukum daripada tak mampu nak membebaskan hamba sahaya, dia pergi ke hukum nombor 2, iaitu dia harus berpuasa 2 bulan. Lepas tu malamnya dia boleh bersatu. Tidak, dia mesti berpuasa selama 2 bulan 60 hari. Maka lepas tu baru boleh bersatu dengan siapa? Dengan si isteri. Faman lam yastati', barang siapa di akhir ayat itu gunakan faman lam yastati', tak ada kemampuan nak berpuasa, fa it'amu sittina miskina, dia harus memberikan makanan kepada 60 orang miskin. Zalika litu'minu, itulah demikianlah agar kamu beriman kepada Allah SWT dan Rasulnya, dan itulah dia batas-batas. Tilka hududullah wa tilka hududullah, dan itulah dia batas-batas yang ditentukan Allah. Walil kafirina azabun alim, dan bagi orang-orang yang kafir adalah azab siksaan yang sangat pedih. Ibu-ibu ayah, secara ringkas ataupun saya di penghujung sesi ini, kita sudah pun membincangkan 4 ayat yang pertama. InsyaAllah minggu depan kita akan berpindah kepada ayat lain, tetapi kita bawa balik pengejaran yang pertama. Kita lihat bagaimana martabat seorang wanita sehingga Allah SWT mengabulkan ataupun mendengarkan apa yang dia tu mengadukan kepada Rasulullah SAW. Maka kita lihat Khawlah binti Tha'labah, martabatnya seorang wanita, sahabat Rasulullah. Lalu dia tu seorang ibu dan seorang isteri. Jadi pangkat mereka ni sangat tinggi. Kalau kita lihat daripada sudut yang lain, dalam konteks kehidupan kita ibu-ibu ayah-ayah, nak cakap pasal wali, kita ni kadang-kadang mencari wali Allah yang di luar bumi Singapura. Kita mencari, kita dekat dengan Habib sana, nak cari ustaz ini, kita mendekat mereka seolah mereka anggap mereka tu sebagai wali Allah. Tapi jangan sampai lupa, wali yang paling terdekat adalah wali yang ada dalam jemaah. Wali-wali apa yang suci, yang baik, ibu ayah kita tu, mereka tu adalah wali-wali Allah juga, ya, ibu ayah mereka, kerana mereka ni sudah melahirkan anak-anak dan mereka tu menjadi pangkat seorang daripada seorang suami isteri menjadi ayah dan bapa ibu. Lalu kita lihat apa yang terjadi, seorang pangkat ayah dan ibu, suami dan isteri diperdengarkan, lalu Allah SWT turunkan ayat kerana mereka. Jadi jangan kita rasa mustahil yang mana Allah SWT tidak mendengar rintihan keluhan kita di sepertiga malam ataupun doa-doa kita selepas solat. Teruskan berdoa, teruskan beribadah, mendekatkan diri pada Allah SWT, mengadu dan bermunajat ibu-ibu ayah-ayah. Maka kita tak tahu mana satu doa yang mana yang diangkat dan terus dikabulkan Allah SWT. Kalau kita minta sesuatu, kita jangan rasa macam kita berputus asa kerana permintaan kita itu ditolak. Kerana Allah Subhanahu Taala Maha mengetahui apa yang terbaik untuk kita. Kalau bukan sekarang, barangkali akan datang. Kalau bukan akan datang di hari kiamat, barangkali itu yang terbaik untuk kita. Ya, maka kita lihat. Jadi dalam bab ini kita lihatlah seorang isteri yang ada pangkat ibu begitu dekatnya dengan Allah, lebih dekat daripada kita ni, termasuklah saya sebagai ustaz ataupun sebagai suami. Jadi barangkali hati ibu-ibu, ya, nenek-nenek dan makcik-makcik lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kita sudah mengetahui apa itu zihar, lafaznya dan hukumnya. Dan perkara ketiga yang pengajaran kita boleh ambil, kalau orang itu sudah melafazkan kalimat zihar, dia ingin pulang kepada isteri, dia harus buat 3 perkara ini sebagai kafarah. Sebagai kafarah, dia mesti membebaskan hamba sahaya. Kalau tak ada, maka dia berpindah kepada hukum yang kedua, dia mesti berpuasa selama 2 bulan berturut-turut
sebelum mereka dua ini bersentuhan. Yang ketiga adalah kalau tak mampu juga dua-dua ini, dia harus memberi makanan kepada fakir miskin. Wallahu a'lam. Kita berjumpa lagi pada sesi akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.